Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya wajhas sururi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi Jumaat yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu pada segala hari kita dipertemukan untuk siaran secara langsung. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan semuanya beroleh manfaat di samping bersedia untuk menerima input-input berharga bersama dengan bintang ilmuwan yang kita bawakan khas kepada anda semua. Mudah-mudahan pagi ini juga kita akan bersama dalam majlis ilmu memberikan pencerahan untuk setiap topik yang bakal kita bincangkan. Baik. Sedang penonton, anda sedang menyaksikan siaran secara langsung Tanyalah Ustaz dengan topik perbincangan Si Oyen Penyeri Masjid. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Saya bersebarkan kepada sahabat anda, dan mungkin juga ada yang terlepas untuk menyaksikan di kaca TV di rumah. Boleh melihat di mana anda berada menggunakan peranti anda di Facebook rasmi kita di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga mungkin boleh bertanyakan soalan di ruangan komen ataupun apa-apa yang ingin dikongsikan dengan topik perbincangan kita Si Oyen Penyeri Masjid. Boleh tulis di ruangan komen untuk sama-sama kita imarahkan ruangan komen dan juga majlis ilmu perbincangan kita di alam maya pada ketika ini. Baik. Hari ini perbincangan kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra bersama dengan kita untuk mengupas tentang Si Oyen Penyeri Masjid. Jadi, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum tu nak tanya Ustaz, kenapa dalam banyak-banyak nama kucing Si Oyen yang diletakkan Ustaz? Kenapa tak Si Tompok ke, Si Hitam ke, tapi kenapa Si Oyen Ustaz? Jadi itu mungkin sebagai mukadimah, saya serahkan dulu kepada Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati Adinda Dai Azrin, dihormati tuan-tuan muslimin muslimat hadirin yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah memberikan keberkatan berkat hari Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. Untuk kita hari ini membincangkan tajuk yang agak rare berkaitan Si Oyen. Yang pertama ditanyakan kenapa ditanyakan nama dalam banyak-banyak ni disebut Si Oyen.
Maka oyen ni adalah satu gelaran yang digunakan sepakat dalam kalangan ijma' dalam kalangan semua perkucingan kucing-kucing di Malaysia untuk diberikan dengan gelaran oyen ini. Tidak ada khul yang melawan lah. Adapun nak diberikan gelaran apa pun tak ada masalah apa, cuma yang ni satu bahasa yang rasmi digunakan pakai oleh semua pecinta-pecinta kucing lah, termasuk saya ni salah seorang daripada orang yang sangat suka dengan kucing, sehingga kan saya rasa ada dekat 200 ekor kot saya saja. Kiranya Ustaz, kalau buaya tu gelaran dia yang paling popular adalah bujang senang. Kalau kucing ni si oyen lah. Si oyen lah kalau di Malaysia tu. Jadi insya-Allah tajuk perbincangan kita kita nak fahamkan satu perkara bahawasanya kucing ni, si oyen ni dia tak wajib kena bela Ustaz. Tetapi kita dah bela ni wajib kena jaga. Kan? Kalau dah tak ada kemampuan untuk jaga, jangan duk gatai pungkok lah. Jangan duk gatai-gatai kita nak mengambil tanggungjawab yang di luar daripada batasan yang kita mampu. Nabi sebut dalam satu hadis sebagai pembuka bicara daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah itu menetapkan kepada kita ini untuk berlaku ihsan, buat baik, buat benda-benda asnonoh, jangan buat lak dengan binatang-binatang ataupun apa jua bentuk benda makhluk yang ada dalam seluruh alam ini. Bukan hanya termaktub sesama manusia, hak yang kita kena jaga, termasuklah dengan binatang-binatang, termasuklah dengan tumbuh-tumbuhan, dengan apa jua benda yang ada di sekeliling kita. Adalah makhluk yang wajib kita pelihara. Dan Allah sebut dalam surah Al-An'am, dalam satu ayat yang menyebut kepada kita dalam ayat yang ke-38 berkaitan bahawa setiap makhluk binatang yang melata di atas muka bumi tidak Allah jadikan sia-sia, melainkan semuanya kita akan dihisap di atasnya. Maksudnya tuan-tuan, tidak menjadi kewajipan dan dipaksa untuk kita ni pi nak bela ni Maine Coon ke, British Shorthair ke, atau kucing jalanan. Kalau kita tak mampu nak jaga, maka serahkan kepada orang yang boleh jaga. Saya tengok banyak semalam pun saya kulah di Rawang, ada seorang kakak ni ada 30 ekor, 40 ekor, dan pihak masjid panggil untuk kita membincangkan berkaitan macam mana nak buat pusat jagaan kucing. Saya kata masjid ada duit sikit, buat keluarlah duit sikit. Kan, duit masjid ni bukan hanya untuk manusia, makhluk yang ada dalam khariyah itu pun apa salahnya dikeluarkan RM500 buat satu pusat penjagaan. Saya membayangkan satu bentuk, kita akan bincangkan dengan lebih meluas apa fungsi masjid surau dan komuniti untuk agar masjid ataupun mana-mana tempat ini dalam satu khariyah itu dapat jadi bersih daripada kucing-kucing, daripada makhluk-makhluk ini, agar mereka mendapat kebajikan mereka dan kita mendapat bahagian pahala kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu tajuk kita hari ini, si oyen penjara masjid. Sebab macam mana kita nak jadikan, macam Ustaz sebutkan di hujung sebentar tadi, surau masjid, bagaimana kita nak jadi sebagai satu tempat untuk mungkin juga boleh sebagai kita mengumpulkan kucing-kucing yang terbiar supaya tidak berada dalam keadaan kita tengok ialah tepi-tepi jalan sakit, mungkin juga tidak ada pembelaan pada mereka. Jadi mungkin itu yang kita cuba kita bawakan dalam perbincangan pada hari ini. Baik, penonton semua, mari sama-sama kita saksikan soalan pertama dari sahabat kita di Facebook, iaitu Juhara Abu Bakar. Katanya, "Assalamualaikum Ustaz, benarkah terdapat hadis yang mengatakan kucing adalah sejenis haiwan yang suci dan juga bersih? Mohon pencerahan Ustaz." Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Juhara Abu Bakar untuk soalan ini. Suci dan bersih. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Kak Juhara. Kita permulaan soalan yang sangat baik untuk kefahaman kita bersama berkaitan benarkah terdapat hadis yang mengatakan kucing ni binatang yang suci dan bersih? Ya, benar. Itu satu hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Abu Khutadah bahawa Nabi SAW ditanya mengenai kucing yang berjalan di atas tarah ini adalah tempat di antara makan dan minum. Beliau menjawab, disebutkan berkaitan apakah kucing ini, maka kata Nabi SAW, kucing itu bukanlah najis. Nabi SAW sebut bahawasanya kucing yang duduk lalu di kawasan meja ataupun kitchen ni, tempat makanan dan minum dihidangkan itu, maka kata Nabi SAW, kucing itu bukanlah binatang yang najis, ia adalah haiwan yang bersih. Ni Nabi sebut secara spesifik, dan ia berkeliaran yang ada di sekitar kita. Maksudnya kucing ni bukanlah najis, dan dia bukanlah bentuk tanggungan yang apabila dia ada orang kita itu bawa kepada najis mukhalazah ataupun najis ringan ataupun najis apa-apa,
dia tidak sama seperti anjing, tidak sama seperti khinzir, maka yang tu jelas kalau ada memang balik awal kita kan, dia lalu kot dapur kan, dia duduk menerak atas kita punya peti air ke, tu balik awal lah kan. Tapi kalau kucing tak ada masalah. Nah, even kalau kita tengah solat dia datang menyerendeh pun tidak membatalkan solat. Nah, maksudnya dia mai kucing ni menyerendeh ni, orang Kedah kalau KL ni sandak mungkin. Dia main duk tenyeh tu kan. Maka kalau kita tengah solat pun tidak membatalkan solat kita. Sebab kucing ni selagi mana bulu yang berada di batang tubuh dia itu tidak gugur, maka dia tidak kira sebagai najis. Even harimau pun tengah duduk semayang, tajalah semayang lautan kan, tengok-tengok dah lambat sangat dah semayang lautan, tengok harimau mai duduk serendeh gatai nak garu tengah belakang. Jangan mufarqah salat pula kan. Kalau kita semayang tu, harimau ni bagi contoh, harimau duduk mai serendeh nak garu tengah belakang dia, kalau bulu tu tak cabut maka masih sah salat kita. Itu pun kalau harimau tu tak tokak kita lah. Maksudnya masih sah. Nak abang kata binatang ini binatang yang khairul makul, yang tidak boleh kita makan selagi mana dari segi bulunya tidak tertanggal daripada tubuh, maka dia tidak dikira sebagai, tidak hukum sebagai najis. Maka ia adalah binatang yang bersih dan suci. Wallahu a'lam. Subhanallah. Kalau tidak silap ya, hari tu dalam perbincangan kita ada pertama sekali kita juga ada menyebutkan berkenaan dengan kucing. Ini Ustaz ada sebut kepada kita berkenaan dengan kalaulah kucing di rumah kita itu dia ni jenis buang najis merata ataupun dia kencing merata, itu bukanlah kerana kesalahan dia, tetapi adalah kerana kita yang kadang-kadang tak sediakan tempat dan juga mungkin kotor di dalam tempat untuk dia membuang najis tersebut. Jadi persoalannya di sini adalah terkait dengan Ustaz sebut kepada kita sebentar tadi, kucing adalah seekor haiwan yang pembersih. Kalau dia melakukan satu-satu kekotoran, silapnya adalah pada penjaga tersebut, bukan kepada dia. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Sal Rasid Cici. Assalamualaikum Ustaz. Ada dua soalan di sini. Yang pertama, apakah adab-adab dalam memelihara kucing? Dan yang kedua, apakah hak-hak kucing yang perlu untuk kita ketahui? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk persoalan ini. Adab dan juga hak Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih pada Kak Sal Rasid Cici untuk soalan kedua yang sangat baik berkaitan yang pertama, apakah adab dalam memelihara kucing? Bukan kucing lah semata-mata. Kalau bela menatang apa pun, mesti kena diberikan adabnya. Saja nak bela bewak contohnya kan, kucing ni terlalu normal sangat nak bela bewak, mengkarung, pokke, macam-macam lah. Saya tengok minat ni, even saya pernah jumpa Ustaz, ada seorang hamba Allah ni bela lipas. Segala jenis spesies lipas, hak termasuk Madagaskar, hak besar-besar, seketul-seketul itu pun dia bela Ustaz. Betul Ustaz, kita dah nampak hobi yang biasa-biasa, hobi kumpul stamp, kutip rama-rama tu dah biasa. Yang ni memang ada hobi dia tu adalah dia bela semua jenis spesies lipas. Ada berpuluh-puluh spesies lipas, kalau masuk tu geli gelemat kita tengok. Tapi dia suka nak buat macam mana. Maka apa hak adab yang perlu kita jaga? Dia bagi makan apa Ustaz? Dia bagi, tak tahu dia. Saya tak ada nak study pula dah buat lipas ni kan. Yang pertama di antara hak yang adab yang perlu kita kena bezakan adab dengan hak. Kita akan pecahkan soalan ini dengan soalan ditanyakan tadi. Adab yang pertama adalah berperlakuan baik dengan dia. Jangan loklak dengan dia. Sama ada tuan-tuan suka atau tak suka, maka wajib untuk kita ini berlaku ihsan kepada binatang. Maksudnya saya yakin kalau orang yang jenis minat kucing, pencinta kucing ni, dia tak ada masalah. Dia tahu untuk dia berperlakuan yang baik. Tetapi pada orang yang tak suka kucing ni, ada orang yang dia memang tak boleh bela dengan kucing ni. Masalah kucing ni pula kadang-kadang dia jenis gatal merela, dia nak pergi cari hak jenis orang-orang yang tak suka ni. Dia pandai, dia macam ada radar Ustaz. Dalam banyak-banyak orang dia kata orang tak suka kat akuan, dia main tenyeh kaki. Lagi dia pergi. Lagi dia main. Dia memang ada. Kadang Allah nak uji kita dengan dia tu, maka wajib untuk kita berperlakuan baik dengan dia, sama ada tuan-tuan suka tak suka. Kalau tak suka dengan dia pun jangan sampai kita menzalimi hak dia. Itu yang pertama, adab dia. Yang kedua adalah menjaga kebersihan kucing. Disebutkan oleh Fadil Ustaz tadi, kita pernah membincangkan berkaitan kucing ni makhluk yang sangat bersih. Tuan-tuan tahu tak, kucing ni kenapa dia berak merata? Sebab tuan-tuan yang pertama, tuan tak sediakan tempat khas untuk dia berak. Tuan-tuan boleh tengok dekat
banyak di platform media sosial, di TT, di YouTube sendiri. Kalau kita tengok bagaimana ada depa ajak cara macam mana nak buat tempat yang mudah untuk dia kencing dan berak. Kucing ni binatang yang bersih tak bersih dia sanggup tak berak dan tak kencing kalau tempat tu kotor. Saya banyak kes yang kita terima di rumah kucing saya, yang kucing ni sampai kena batu karang. Saya rasa lebih daripada 10 ekor yang duduk di tempat saya itu dah kena batu karang. Bila cek balik history dia, sebabkan tuan dia bela, tidak rumah tu kotor atau tempat tu kotor, jadi dia tahan kencing ni sampai kena batu karang. Pengorbanan. Termasuk maksudnya dia sanggup sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan, kalau kucing tu pengotor, nescaya tuan-tuan dia itulah yang pengotor, bukan tuan-tuan, tuan yang bela dia tu pengotor. Maka simple, benda yang perlu kita selesaikan adalah tentang kebersihan kucing. Tak perlukan kos yang tinggi-tinggi. Dia bukan nak jamban ada flush pun, bukan nak kena jamban duduk, jamban cangkung pun. Tuan-tuan, simple, saya ajak tuan-tuan nak buat macam mana. Tuan-tuan tengok di kawasan luar rumah tuan-tuan, di kawasan luar rumah tuan-tuan, di kawasan tepi-tepi ada tempat yang ni, kalau tuan-tuan ada kucing lah, ataupun di kejerinan tuan-tuan ada kucing, tuan-tuan buat satu tempat yang saya rasa besar ni je. Dalam keluasan ni sekitar 2x2 je, 2 kaki kali 2 kaki. Tuan letak pasiak. Bila letak pasiak tuan-tuan, pasiak tu tak perlu nak pakai pasiak yang ganas-ganas pun. Pasiak pilah dekat pantai, koreklah sikit, bawa beli satu beg. Kalau kedekut hidung masin sangat, maka ambil tu, buat tu saja. And then kita ambil kucing kita, setiap kali nampak dia nak kencing, nak berak, letak kat situ. Ataupun ambil sarang dia, letak kat situ. Tempat dia tu, sangkat dia. Sehari 2 hari je, dia akan disiplinkan. Kencing dan berak dia akan buat di tempat tu. Ustaz, minta maaf saya mencelah. Ada orang kata kucing ni dia tak suka kongsi tempat buang najis tersebut katanya, sebab dia kata dia suka untuk privacy seorang-seorang, untuk dia seekor je pakai tempat tersebut. Saya rasa mitos tu salah Zat. Tak ada. Kucing dia ni boleh dikongsi. Dia cuma mungkin dia tak ada nak main berak kencing sekali, dia pun roti malu juga. Tawan kita pun mana sanggup nak berak sambil duk tengok aku berak habis lagi, mana ada kan. Jadi tu di antara benda yang kita sambung sikit berkaitan adab yang kita kena jaga lagi di antaranya. Tapi saya rasa sebelum kita sambung untuk adab yang seterusnya dan juga hak-hak yang patut ditunaikan kepada kucing tersebut, mungkin kita nak beri ruang untuk berehat seketika dulu lah. Boleh, insya-Allah. Selepas ini kita akan kembali bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan si Oyen, penyeri masjid, seekor kucing yang sangat popular dan istimewa dalam masyarakat Melayu khususnya. Ada banyak lagi, cumanya itu adalah di antara yang popular yang biasa disebutkan, dan memang rata-rata orang menggunakan nama tersebut kepada kucingnya. Asal ada tumpuk sedikit sahaja kalau urin, memang diletakkan nama Oyen tersebut. Kebiasaannya lah. Baik, kalau tadi kita dah ada kongsikan berkenaan dengan bagaimana berkenaan dengan kucing adalah seekor haiwan yang pembersih dan juga suci, dan seterusnya berkenaan dengan bagaimana adab-adab untuk memelihara, menjaga dan juga merawat kucing tersebut supaya kita tidak tergolong dalam manusia yang menzalimi haiwan. Berkenaan dengan hak pula bagaimana Ustaz? Hak kepada kucing tersebut, silakan. Baik, di antara benda yang hak tadi saya cerita tentang 2 adab berkaitan yang di antara kita dengan kucing. Dan soalan yang kedua ditanya oleh Sarah Syekh adalah berkaitan, yang pertama adab, yang kedua adalah hak. Yang pertama hak yang kena jaga kepada kucing adalah makan dan minum dia. Makan dan minum. Ni cerita jaga nah. Kalau tuan-tuan orang yang tak bela dia, tak wajib. Tapi bila dah bela ni wajib. Dia macam orang menikah lah. Kalau tak menikah tuan-tuan tak kena jaga boyfriend dengan girlfriend punya nafkah makan minum dia. Kalau dia mati pun tuan-tuan tak berdosa kata tuan-tuan. Dengar boyfriend kita mati nu duduk dekat Zimbabwe kan, atau duduk dekat mana-mana negara lah, mati sebab kelaparan. Sebab dia boyfriend tak berdosa kat atas kita. Tapi kalau dia suami atau isteri kita, maka wajib untuk bagi nafkah. Sama dengan binatang, dia dah jadi tanggungjawab yang kita bela, maka yang pertama makan dan minum dia, dan bagi mengikut pada kesesuaian daripada basis makanan yang dia makan. Faham. Jangan duk pasal dia makan mendaling. Macam ada kucing-kucing yang memang daripada kecil diajak untuk makan pellet,
Maka bila tuan-tuan ambil dia, tuan-tuan paksa dia makan nasi. Biasanya dia tak akan makan 2-3 hari dan ada kemungkinan dia boleh mati dengan sebab dia tak biasa makan. Bukan dia belagak tuan-tuan, tetapi sebab basis kehidupan dia dikenal dengan makan satu jenis makanan, maka untuk dia nak adapt dengan keadaan tu, ada yang boleh dan ada yang tak boleh. Yang ni memang sebab tu di pusat penjagaan kucing saya, kita sediakan variety of makanan. Sebab kita tahu ada kucing yang main ni daripada B40, ada yang T20, ada yang mungkin anak Papa Mega Holding kan. Jadi kita nak sesuaikan dulu sebelum nak diberikan kesamarataan itu, bagi hak yang sesuai dari segi makanan minum. Yang kedua, bagi hak perlindungan. Kena bagi tempat yang sesuai. Dia bukan nak mewah rumah 16 tingkat, ada kolam renang, ada bilik air, boleh mandi, kolam swimming pool ke, tak ada. Dia perlukan tempat yang proper untuk dia dapat perlindungan yang betul. Contohnya waktu hujan, sebab kucing sangat sensitif dengan air. Dia bukan tak boleh kena air, tapi dia sensitif. Kalau salah kena, maka dia akan cepat untuk sakit. Biasanya sesama, demam tu sangat-sangat mudah untuk kena pada kucing itu sendiri. Yang kedua dalam bab perlindungan ini adalah tempat itu terpelihara daripada makhluk-makhluk yang boleh mendatangkan mudarat pada dia. Contohnya anjing, kutu atau binatang-binatang yang boleh bawa kepada penyakit ataupun ancaman dari bagi keselamatan dia. Dia bukan nak mewah pun, tetap beli jaring hak cak ayam tu je, bubuh keliling, bumbung satu, dah settle dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, hak yang kena jaga dia adalah dalam bab hak kebebasan dia. Kebebasan ni dia bukan nak kebebasan bersara pun. Dia cuma nak hak kebebasan agar tuan-tuan pergi kurung dia tempat yang kecil sangat, sampai nak pulas badan dia pun tak boleh, nak musing pun tak boleh, stres. Kucing ni antara binatang yang sangat cepat stres. One dia stres tuan-tuan, dia akan jadi banyak daripada penyakit-penyakit yang lain. Di tempat saya ada kucing yang ada masalah buah pinggang, ada yang tadi batu karang, ada yang masalah hati, ada yang segala mak nenek masalah yang macam mana masalah penyakit yang ada pada manusia, ada juga pada binatang yang namanya kucing. Yang keempat, hak berpasangan. Kalau kucing tu tak kasih, maka tuan-tuan kena bagi dia berpasangan. Maksudnya kalau bila tuan-tuan kasih dia tak ada nafsu dah lah. Dia tengok pun tak terliok, tengok markah lalu buatlah catwalk ke, binatang macam no pun dia pergi guling-guling atas peti air ke, menari, menerak pun dia tak ada nafsu dah kot. Tapi ada orang kata Ustaz, kasih tak boleh tak, betul ke? Dari segi fatwa dikeluarkan daripada Mufti Wilayah Persekutuan, kalau kucing yang kita tak mampu nak mengawal dari segi pembiakan dia yang boleh mendatangkan pada mudarat jiran, kamarah, bau yang tak boleh, maka harus hukum dia. Maka tu bersebab macam tempat saya tu Ustaz, bayangkan ada 200 ekor tak kasih. Good luck saya tuan-tuan. Setiap depa kerja beranak 3 bulan dapat ilmu. Depa tak ada kerja part time kat kedai makan, dia tak ada basuh pinggan, tak ada kerja, dia tak ada kerja lain dah. Dia jumpa, dia main waktu dia kira mengawan. Bila mengawan, biasanya dia punya jenis subur. Tak payah nak buat IVF dah. Tak payah nak buat teknologi, tak payah nak makan ubat kuat, tongkat ali, tongkat motor ke apa dah. Dia memang subur Ustaz. Macam saya tengok 3 hari lepas di tempat saya ada dekat 30 bayi yang baru dilahirkan. Separuh tu anak yatim piatu, terpaksa diberikan kami ada konsep ibu susu di tempat saya. Jadi apa yang kita buat tu, kadang-kadang kita rasa macam bila dia tak dikasih, maka kena bagi pasangan. Tidak tuan-tuan, dia akan sakit. Kucing ni dia boleh main jadi penyakit angin, penyakit yang pelik-pelik ni. Bila mana tuan-tuan kurung dia dah meroyan lah, dia dah ayak naik kepala dah ni, tuan-tuan duk buat tahan macam tu, bahaya pada kucing, sakit. Lepas tu advice daripada veteriner sendiri, tuan-tuan boleh rujuk dengan doktor veteriner. Kalau nak bela macam tu, kasihlah. Dan sebenarnya kasih ni menambah jangka hayat kucing yang pertama. Yang kedua, bulu dia akan lagi sihat, susah nak guguk. Yang ketiga, ni biasanya dia rentas penyakit sikit. Biasanya kasih ni lah. Ni pengalaman kita, pengalaman based on dalam ratusan ekor yang kita duk buat penjagaan ni. Yang keempat, kena bagi nama kepada dia. Dan sebab kita nak kena bagi nama kepada dia. Bagilah nama, nama yang senuh-senuh lah, jangan boleh nama pun nama tak apa-apa kan. Nama yang baik-baiklah, terpulang pada tuan-tuan. Dan yang kelima dan terakhir adalah kesihatan dan perawatan dia lah, ubat-ubat dia. Yang ni nanti saya akan ceritakan dan saya akan share kepada tuan-tuan buku yang tuan-tuan boleh ambil di penghujung rancangan nanti. Secara percuma je tuan akan dapatkan buku macam mana nak kenal pasti penyakit-penyakit, dapat ubat yang sesuai untuk kucing. Ada ubat yang perlukan pada pembelian dan ada ubat yang tak perlu, boleh pakai je
herba-herba dan daun-daun yang memang dah terbukti boleh merawat cacing, boleh merawat cerik-birik dan sebagainya lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Tapi yang nombor 5 tadi tu, nama tu biasanya kalau dapat kucing tu, dia terus je daftar surat beranak, Ustaz. Dia terus je bagi tahu nama apa kan. Dia tak ada lama-lama pun tak ada. Dia tak ada panggil kucing tak ada. Dia akan terus benda pertama sekali sebelum fikir nak letak di mana, rumahnya apa, nak bagi makan apa, rumah tu tak ada. Dia mesti nama dulu adalah yang pertama. Itu biasanya hak yang paling kerap untuk ditunaikan lah, selain daripada 5 yang patut kita tunaikan sebentar tadi. Baik. Ustaz, sebelum kita lihat soalan di Facebook, ada satu kajian di Australia menyebutkan siapa yang membela kucing akan mempunyai kesihatan yang lebih baik daripada orang yang tidak membela haiwan peliharaan ataupun membela kucing. Maksudnya membela haiwan peliharaan lah. Jadi mungkin kita nak sedikit komen dari Ustaz, kenapa orang yang membela haiwan peliharaan ni dia mempunyai kesihatan yang lebih baik sedikit daripada orang yang tidak mempunyai haiwan peliharaan. Mungkin Ustaz ada komen berkenaan dengan isu itu. Wallahu alam, dalam bab ni saya pun mungkin lipintasi pembacaan saya tidak menjumpai berkaitan apa yang disebutkan oleh Fadil Ustaz tadi. Cuma yang pasti ada dalam satu buku yang saya jumpa adalah buku dia, Cat of Cairo. Tuan-tuan boleh cari Cat of Cairo. Tuan-tuan boleh cari buku yang ditulis di zaman Kesultanan Mesir. Dan disebut dalam dinasti Mamluk, di bawah Baibar Al-Zahir, seorang sultan, dia mewujudkan yang kata Cat of Cairo ni, dia pernah mewujudkan dalam istana, dia mewujudkan taman-taman kucing. Dia himpunkan semua jenis bakar-bakar kucing ni, Maine lah, British Shorthair lah, Long Hair lah, Mushkin lah, apa semua ni dihimpunkan dan dijadikan sebagai satu bentuk terapi kepada orang ramai. Tapi betul Ustaz, saya dalam fakta berkaitan kesihatan tu saya tidak ada maklumat, wallahu alam. Tapi yang pasti di tempat saya, terapi untuk kucing ni sangat banyak orang datang. Tengok kucing? Ya, tengok kucing. Dia tengok, dia menengur, melenggak kat luar ataupun balik tu riang-ria dah. Even saya tanya kepada pakar kanak-kanak, dia kata di antara terapi yang baik untuk budak-budak yang ada masalah pembelajaran lembam ataupun speech delay adalah dengan dia bela binatang ataupun jaga binatang. Dan benda ini sangat baik untuk rangsangan kepada budak-budak. Sebab tu saya cadangkan kepada tuan-tuan, pada anak-anak yang mungkin dah berumur 6, 7, 8 tahun ini, tuan-tuan, salah satu benda tuan-tuan nak distract daripada teknologi ataupun gadget yang ni jadi dadah moden ni, telefon ni, adalah dengan bagi dia bela binatang. Binatang yang walaupun simple-simple yang tak perlu penjagaan teruk, macam hamster. Hamster ni tak gaduh nak teruk-teruk dengan dia. Dia memang buh kat tempat tu, dia lari dalam tu, dia jogging dalam tu, dia main dalam tu. Saya rasa mudah lah. Ikan boleh ikan? Ikan boleh. Ikan tapi jangan tempat yang kecil lah. Kalau ikan contohnya, kecuali ikan macam ikan beta, memang dia tak sesuai di tempat yang besar. Dia sesuai di tempat yang tidak terlalu besar. Cari akuarium yang besar macam ni. Biasanya bagi anak ni, dia akan ada satu rasa tanggungjawab untuk dia menjaga binatang tadi. Apa pun jenis binatang pun yang tidak membahayakan dia, yang tidak, kalau kita terlebih kurang sikit tu tak berlaku zalim kepada dia. Macam contoh ikan tadi, kalau anak tak ada bagi makan pun kita boleh bangun. Tapi rutinkan dia. Saya anak-anak saya memang depa suka bila binatang. Jadi daripada kecil tu kita cari ikan. Abang ni bukan ikan jos, ikan cak ayam ni je. Abang ni kita cari kucing. Cuma kucing, hari tu saya dapat kucing, saya ambil lah 2 ekor Persian duduk dengan di rumah. Tapi sebabkan isteri saya Allah ketika tu mengandung, maka saya tak di taman kucing, di rumah kucing saya lah, masih dalam penjagaan. Tapi seekor tu dia kena masalah hati bengkak. Dan perlukan rawatan lah buat masa sekarang. Jadi maklumat tu saya tidak tahu. InsyaAllah saya cuba cari nanti. Cuma yang pasti di zaman di zaman kerajaan Mamluk di bawah Sultan Baibar Al-Zahir tadi, memang diwujudkan taman kucing untuk terapi untuk rakyat dia. InsyaAllah, mudah-mudahan tu satu bentuk yang baiklah untuk kita ambil sebagai cakna. Mungkin juga yang disebutkan dalam kajian tersebut adalah kesihatan dari sudut mental mungkin. Mental. Dan sebenarnya Ustaz, saya rasa lebih sinonimnya adalah bagaimana kalau kita boleh mendisiplinkan jaga hak binatang, maka Allah akan bagi kekuatan untuk jaga hak diri kita juga. Hak makan, kita jaga hak makan dia, kita jaga hak makan kita. Ramai orang yang skip breakfast, itu punca masalah penyakit. Saya tanya doktor pakar, dia kata, Ustaz, punca pada masalah semua jenis penyakit ni biasanya datang daripada orang yang suka skip breakfast. Konon nak kurus.
dan sebagainya. Padahal nak kurus pun diajak untuk makan breakfast, ambil protein yang cukup pada pagi, kurangkan karbon, kurangkan gula. Itu nasihat Dr. Fakar. Padahal kalau kita boleh jaga binatang punya makan, bukan kita share makanan dengan dia, tuan-tuan makan pellet, makan kucing pula. Tak, maksudnya apabila kita boleh jaga makanan punya kucing punya hak, insya-Allah kita boleh akan jaga hak untuk kita juga. InsyaAllah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan tersebut. Baik, Ustaz dan penonton, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan. Nabi Ustaz Muhammad Yaakob Yusra bin Muhammad Yusuf. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ya, Tuan Omar. Ya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. soalan saya begini ya. Ya, silakan. Warga saya kula aneh. Alhamdulillah. Warga saya. Alhamdulillah lah. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni lah, kita orang biasa duduk dengan masyarakat Ustaz. Kita bela kucing, saya pun bela kucing ada agak 10 ke 12 ekor lagu tu lah Ustaz di rumah ni. Kita nak kurung dia siang malam, kesian pula kata Ustaz dia nak mengawan tak boleh, apa tak boleh. Bila kita lepas dia Ustaz, dia pergi rumah jiran, dia pergi buang najis dia. Jadi jiran pula rasa muka dengan kita kerana kucing berak di rumah dia. Jadi soalan saya, bagaimana cara Ustaz? Kalau boleh lah, kita nak bela kucing, memang kita minat bela kucing. Jadi macam masalah dengan jiran tetangga ni Ustaz. Jiran pula tak minat bela kucing. Tengok kucing pun di pahan yang kayu, saya silap bulan tak lagi dia marah. Berak rumah dia. Jadi apa cara, kaedah terbaik untuk kita jangan memasang muka dengan jiran, kita bela pun elok. Bagaimana cara nak kurun 24 jam tak gamak. Kerana nak mengawan tak boleh, kata Ustaz, dia jadi penyakit pula. Jadi bagaimana cara kaedah yang terbaik untuk kita bela kucing supaya tidak bergaduh dengan jiran tetangga dan kucing pun sihat walafiat. Jadi yang kedua saya nak tanya, kata si Oyeng penyeri masjid ni, bagaimana bentuk cara yang dikatakan boleh menyeri sesebuah masjid ada apa dengan binatang kucing ni, binatang yang Nabi suka ni? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar. 10 ke 12 ekor kucing sebentar tadi. Untuk 2 persoalan tadi kita akan jawab setelah kita berehat seketika selepas ini. Sila menonton, jangan ke mana-mana, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Si Oyen penyeri masjid. Ramai yang tanya, dia kata, kenapa pula disebutkan si Oyen penyeri masjid? Kami duduk di masjid, dia kata tak ada pun Oyen dalam saf. Bukan diceritakan tentang dia mengimarahkan masjid ataupun dia berada dalam solat kita, bukan. Tetapi yang dimaksudkan penyeri tersebut belum lagi kita huraikan. Nanti kita akan tanya lebih dalam kepada Al-Fadhil Ustaz Yaakob Yusra berkenaan dengan bagaimana yang dikatakan si Oyen tersebut adalah penyeri kepada masjid. Mungkin sebagai simbolik ataupun ada isi penting ataupun hikmah yang cuba untuk ditunjukkan. Baik. Kalau tadi ya kita bersama dengan sahabat kita Tuan Omar Abdul Majid di talian menghubungi kita bertanyakan 2 soalan. Yang pertama, dia kata dia ni ada bela lebih kurang dalam 10 ke 12 ekor kucing di rumah dia. Bila mana nak kurung rasa kesian, pula siang malam pagi petang kurung rasa kesian. Tapi bila mana nak dilepaskan, takut jiran sebelah rumah tak suka kucing, dia tak minat kepada bau ataupun kucing tersebut berkeliaran di rumah dia ataupun bergaduh dengan kucing dia ataupun membuang najis di rumah dia. Jadi buntu Tuan Omar ni macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Jadi kita nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Dan soalan yang kedua, apa yang dimaksudkan si Oyen penyeri masjid, bagaimana? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada ayahanda kita Tuan Haji Omar Abdul Majid. Soalan sangat baiklah berkaitan kita bela kucing, masalah pada jiran yang tak suka. Baik, hak jiran ni wajib kita jaga. Nabi sebut dalam hadis ni berkata la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi kata, apa makna dia? Nabi kata tidak akan masuk ke dalam syurga bagi seseorang itu apabila jirannya tidak merasa aman dengan gangguannya atau apa-apa gangguan yang melibatkan dengan kita. Maksudnya tuan-tuan, bila ada jiran yang tak suka dengan bau kucing, berak dan kencing dia main kadang-kadang di rumah, masuklah rumah dia, maka yang pertama kita sebagai ni kena pergi minta izin kepada jiran. Minta izin dan minta maaf. Cuma dari segi
prevention dia, apa yang kita boleh buat adalah macam kata tadi, kalau terpaksa minta saya menjelah yang kata minta izin tadi tu, kita nak bela tu minta izin dia. Kena minta izin dia. Okey. Bukan minta izin dia, maksudnya habaq lah kata Habaq saya dia. bela Saya nak kucing, bela kucing. kalau lah ada kucing saya salah apa silap apa, maklumkan kepada, agar kita tak mau dia memendam perasaan sebab salah kita. Betul. Memanglah kita kata kucing tu masuk awak tak faham. Tak. Dia bukan soal dia faham kita tak faham semua, tak. Soal hak yang perlu kita jaga di antara kejiranan tadi. Betul. Sebab tu saya kata tadi, apa yang kita boleh buat adalah kita kalau kurung, kena kurung. Kurung ni pula jangan kita faham kurung tu akan memberikan kemudaratan. Mana lagi mudarat? Tuan-tuan kurung dia di tempat yang baik, atau dibiarkan dia lepas dalam keadaan dia akan tadi kata kena pukul, kena katak dengan penyapu, kena baling dengan kasut, kena baling dengan sekian-sekian, kena simbah, kena dengan ayak dan sebagainya. Itu lebih menzalimi dia. Pada saya lebih baik kita letak di tempat yang baik, sekali-sekala kita lepas dia. Kucing yang dikurung lebih daripada 14 hari. Sebab tu polisi kita buat SOP macam mana untuk cara nak rutinkan kucing. Kita kuarantin dia 14 hari selama 2 minggu di dalam satu tempat yang sabar. Didik dia kat mana dia nak berak dan kencing, kemudian tuan-tuan lepas dia kok mana pun dia akan balik main di tempat tu juga. Betul. Ini sistem yang sangat mudah. Setakat kita buat ni saya rasa 400-500 ekor dah kucing. Semua berjaya, tak ada seekor pun ketegak. Yang ketegak ni manusia. Bangsa manusia ni kurung 4 tahun kalau nak keluar lari seperti tu je. Kucing insya-Allah. Jadi untuk Tuan Omar dan saya kira ramai di luar pun mempunyai masalah yang sama, berbincanglah dengan jiran, maklumkan, dan inisiatif kita pun kena ambil, yakni kita cuba untuk rutinkan kucing itu agar tidak keluar terlalu jauh dengan kita kurung dia sekejap. Betul. Saya rasa dalam bab kurungan ni tuan-tuan boleh pinjam atau sewakan di kedai kucing, di tempat kucing ni kita boleh sewa kat dia, minta dia sewa, ataupun di hotel kucing kita minta sewa bekas tu, alat yang kita nak kurung dia tu sekejap. Lepas 2 minggu jual, ataupun belilah atas niat kita nak jaga hak jiran tadi, baru dalam RM100 atau kita buat sendiri, beli rawat tu pulas sikit, buatlah sebesar ni agar dia selesa, buat tempat makan, tempat berak kencing dia, kemudian kita cuci kerap sikit. Lepas 14 hari, lepas 20 hari tu tuan-tuan lepaslah, insya-Allah dia takkan buat perangai tak senonoh. Dia akan balik berak kencing dekat rumah kita, dia akan balik tidur dekat rumah kita. Yang orang marah ni berak kencing kat rumah orang, makan dekat rumah kita, makan dia pergi juga rumah orang, kiri kanan dia balas. Itu jadi masalah lah. Jadi pada saya penyelesaian dia adalah kita sendiri sebagai hak yang nak menjaga, apatah lagi 10-20 ekor, 10 ke 12 ekor tadi, satu angka yang besar. Jangan risau, saya pun faham, saya tak menyalahkan Tuan Omar. Dan kita tak boleh nak fahamkan jiran kita juga, tak boleh nak paksa dia untuk faham. Kadang-kadang memang dia tak suka, maka kenapa tidak kita sendiri rutinkan kebaikan tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, macam mana nak jadikan kucing sebagai penyeri masjid. Tuan-tuan, sebelum saya nak jawab ni, saya nak minta, kita ada 1,600 yang dah menonton di FB, tolong bantu saya share. Ni tip paling mahal di dunia ni. Tak relax, guling-guling ni tuan-tuan. Dia akan menjawab soalan yang pertama tadi juga, yang Tuan Omar tadi. Tuan-tuan tekan butang share, sebarkan ilmu ni agar kita dapat memberikan semaksimal pengetahuan kepada orang ramai. Soalan yang kedua tadi dia tanya, apa fungsi yang kata si Oyen penyeri masjid? Baik tuan-tuan, di sini kita tak mau pun kucing duduk dalam masjid. Tak gitu tuan-tuan, pening pula orang dah tak main, buh kucing lah senang dah. Tetapi tuan-tuan, saya nak agar bagaimana masjid ini mempunyai satu peranan yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan kebaikan kucing ni. Dengan cara macam mana tuan-tuan, saya bagi cadangan lah kalau boleh. Macam mana kami boleh buat masjid di keliling tu ada beratus ekor kucing, tapi mereka tak masuk pun ke dalam masjid. Mereka pun faham tentang kemuliaan masjid, insya-Allah dengan izin Allah. Masya Allah, tabarakallah, apa kita boleh buat? Kita keluarkan sedikit dana masjid, sewa satu kawasan rumah yang terbiar atau kawasan yang terbiar, tanah lapang, masjid keluar kalau sikit duit, kita buat satu tempat khas untuk satu khariah, satu pusat perlindungan kucing. Saya rasa kos tak sampai pun RM10,000, insya-Allah. Dan tuan-tuan buatlah, maklumkan cara khusus dalam mayan Jumaat, percayalah akan ada orang-orang yang akan menyumbang untuk pembangunan dan pembinaan pusat perlindungan kucing ini. Tuan-tuan percayalah, Allah bagi keberkatan yang melimpah ruah kepada khariah kita. Allah bagi keberkatan yang hebat pada tempat kita, sebab kita menyelesaikan masalah. Kalau kampung-kampung dalam taman kita, kampung kita ada masalah kucing, mai hantar kat tempat tu. Subhanallah. Makan mereka bukan makan chicken chop, wagyu, mereka tak makan pun benda yang pelik-pelik kan, tapi mereka makan benda-benda yang asas. Pellet tu 50 kilo dah boleh tahan dah.
mungkin 2-3 minggu. Jadi masjid takkan miskin pun. Jadi bayangkan Ustaz, kalau ada 6,818 masjid lah ni, website Jakin ada 6,800 masjid. Kalau 6,800 masjid ni buat peranan tersebut, mengeluarkan sikit duit simpanan yang duk kita bangga-banggakan mesyuarat agung duk bentang ratus-ratus ribu tu, kita bukan takat hak jaga manusia, kita jaga juga hak kucing yang ada dalam qaryah kita, secara tak langsung menyelesaikan masalah banyak jiran bergaduh sebab kucing. Betul. Sebab anjing tadi. Jadi kita nampak benda ni kecil, tapi tuan-tuan, pada orang yang berhadapan dengan masalah tersebut, dia akan jadi masalah picisan yang kecil, dia akan membarah menjadi besar yang boleh bawa kepada pergaduhan yang tak sembang sampai bertahun-tahun. Nabi sebut dalam hadis, la yadkhulul jannah khati'an rahimahu, tak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kita tak mau jadi kunci, jadi asbab pecah belah ni. Jadi Masjid Suramai kalau peranan banyak. Semalam saya jumpa dekat Rawang tadi, kak tu dia sewa satu biji rumah sebab jiran tak suka, marah kat dia. Dia tak bergaduh dengan jiran, dia buat macam mana? Dia ikhtiar. Dia sewa satu rumah, bayar 800 sebulan, letak ada 30 ekor kucing dalam rumah tersebut. Dikurung. Kemudian dijaga bau-bau agar tak bau dan sebagainya. Alhamdulillah, jiran pun tak tahu dalam rumah tu ada kucing dan tak ada orang pun dalam rumah tu. Maka saya rasa ini inisiatif yang baik yang kita boleh ambil. Kalaulah yang sedang menonton ni jawatan-jawatan kuasa masjid, buatlah panduan dia, kita cari rumah yang jauh daripada orang lain sikit, atau di kawasan masjid tu ada sedikit ruang, tuan-tuan beli kontainer, boleh aircon bagi selesa sikit pun tak apa. Kemudian percayalah dalam setiap hari mesti ada orang yang suka tu nak buat khidmat. Secara tak langsung dia main khidmat di masjid, dia akan duduk dekat dengan masjid. Orang boleh main tengok juga kucing-kucing kat masjid. Kalau ada kucing terbiak tengok tepi-tepi jalan sakit, boleh hantar ke masjid juga. Jadi inilah fungsi masjid yang sebenar, bukan hanya memberikan manfaat kepada manusia, juga kepada makhluk ataupun binatang-binatang yang lain yang juga mereka ada hak di antara manusia dan mereka dengan Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah, itu jawapannya untuk dua persoalan dari sahabat kita sebentar tadi berkenaan dengan menyelesaikan masalah jiran yang tidak suka kepada kucing kita ataupun elakkan pergaduhan, dan seterusnya juga bagaimana kita nak menyebutkan tentang yang dikatakan orien pendiri masjid adalah bagaimana kita nak mewujudkan satu rumah untuk sama-sama kita memberikan yang terbaik khususnya kepada seekor haiwan bernama kucing. Baik, sidang penonton, tanyalah Ustaz yang bersama dengan kita pada hari ini. Berikutan krisis kemanusiaan yang berlaku di Palestin, Media Prima telah mengaktifkan semula tabung kemanusiaan Palestin Media Prima. Sumbangan orang ramai melalui tabung ini akan digunakan bagi membantu mangsa-mangsa yang terkesan akibat krisis ini. Jadi mungkin anda boleh tonton di skrin pada ketika ini, tabung kemanusiaan Palestin Media Prima sedang dipaparkan. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat membantu siapkan hati dan juga saling membantu saudara kita yang terkesan dalam krisis di Palestin. Sedang penonton, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, banyak lagi perbincangan selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا موزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. COY
Pemimpin Penyeri Masjid. Bagaimana kupasan dan perbincangan kita bawakan kepada anda. Banyak input-input telah kita berikan. Semoga anda semua beroleh manfaat. Jangan lupa sebarkan kepada sahabat-sahabat anda untuk kita fahami khususnya tentang cara penjagaan kucing yang terbaik. Sidang penonton, Madat bukan sahaja terkenal dalam menyantuni ummah tetapi juga menyantuni haiwan khususnya seperti kucing. Dan kalau kita lihat juga Ustaz banyak kongsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana di Madat ada satu taman kucing yang menghimpunkan banyak kucing-kucing khususnya berkenaan dengan bagaimana kita nak merawat, menjaga dan juga menyantuni haiwan tersebut. Jadi mungkin kita nak tanya lebih lanjut kepada Ustaz Yaakob Yusra berkenaan dengan proses seterusnya dan juga bagaimana keadaan taman kucing pada kita kini Ustaz. Silakan. Okey, baik. Alhamdulillah untuk taman kucing ni memang setiap hari ada ratusan pengunjung yang datang. Ada yang kata, Ustaz, kenapa tak buat yuran, tak buat tiket kan? Saya kata tak apa. Memang kita kekal dengan prinsip yang sama. Itu dah jadi zoo lah. Asal penubuhan ni pun saya sebab dulu saya suka kutik-kutik kucing tepi jalan. Ada yang tak ada mokpok kan, yang low ranger seorang-seorang. Jadi tak kat office. Lepas tu sampai 20-30 ekor tu dah meriah sangat. Jadi ada duit lebih sikit. Saya ingat 80,000 ada duit cash waktu tu. Kita buat rumah sebiji. Tak besar pun, dalam 4 bilik kita buat. And then beri buat penghawa dingin 4 bilik tu. And then bagi seorang dia jaga Ustaz. Tapi bila meriah sangat pula, daripada 30-40 ekor tu sampai 1,000-2,000 ekor orang nak main hantar. Jadi kita mula dengan 100 ekor. Jadi sekarang terus berjalan je lah. Kita buat sampai ada bilik operasi untuk bilik bedah, bilik rawatan, bilik groom, ada tempat hotel dia, ada tempat mainan dia, ada kolam dia, ada tempat semualah. Jadi kenapa objektif dia adalah untuk kita buat sebagai one stop center. One stop center untuk pembelajaran lah. Di dalam rumah kucing tu juga kita masukkan bakar-bakar, semua jenis bakar. Kita ada Bengal, ni yang kucing hutan. Yang gambar tu kucing ahli neraka tu. Kucing muka neraka sebab dia dua wajah. Hitam Nabi putih. sebut dalam hadis kan. Wajah ahli neraka tu dia hitam putih. Jadi kucing tu rare lah. Kemudian kita ada Maine Coon. Kita ada Maine Coon, kita ada Oyen of course lah. Dan kita ada besar. Kawasan ni boleh memuatkan sekitar 500 ke 1,000 ekor. Dia fully gated lah. Dan ada lebih daripada 11 orang yang duk jaga sekarang lah. Bayangkanlah. Dan doktor-doktor yang kita buat ada kerjasama dengan 4 doktor klinik veteriner untuk mereka buat setiap minggu rawatan, pembedahan, apa-apa yang melibatkan kucing lah. Termasuk kita buat khidmat berapa seminggu 2 kali itu ada khidmat pemandulan ataupun kasih secara percuma. Yang kasih ni yang kos yang tinggi sikit Ustaz. Sebab orang jaga kucing ni lagi mahal daripada jaga bini tu kan, sebab melibatkan ratus-ratus ekor lah. So tempat ni insya-Allah Taman Kucing Madat ni kita jangkakan lah dalam hujung tahun ataupun awal tahun depan kita boleh masukkan sekitar 500 ekor lah. Jadi boleh bawa anak-anak tuan-tuan. Sebab kenapa kita nak wujudkan taman rumah kucing ni? Sebab kita nak didik masyarakat kalau nak bela kucing kena bela elok-elok. Sebab dalam Sahih Bukhari menceritakan seorang wanita yang berlaku zalim kepada kucing ni, tempat dia ke neraka. Lepas tu padahal tak wajib bela, tapi kalau bela kena jaga betul-betul lah. Cara nak mandi pun akan ada cara Ustaz. Sebab kalau salah cara, kucing ni akan demam, dia akan sesema. Jadi ada cara nak bagi mandi. Dia bukan macam kita tonyoh kat mana pun tak apa. Ayak kena kepala boleh kaki mah. Kucing tak, dia ada tempat-tempat dia. Ada macam mana cara nak groom dia, kena keringkan badan dia, kena. Jadi segala mak nenek benda tu kita akan ajar orang dan didik orang waktu mana nak penjagaan tersebut. Jadi nanti tuan-tuan boleh datanglah tengok macam mana pusat education sambil-sambil terapi untuk anak-anak lah. Daripada anak-anak duk main gadget saja, cuba ajak anak-anak yang berdekatan dengan tempat kita di Murtadat Awal Center bawa untuk main tengok kucing. Sekarang ada macam-macam, ada British short hair, long hair, Persian, kita ada Maine Coon. Ni pun yang terbaru ni, hari ni saya nak pergi tengok, ada lagi 2 ekor kucing yang handsome lah, tidak duk ambil uduh-uduh ya, yang kucing-kucing jalanan semata-mata. Jadi kita ni pun baru dapat anak baru 5 ekor kucing hutan. Jadi InsyaAllah lah kita cuba berusaha yang terbaik untuk memberikan daripada kucing ni pun jadi sebagai satu pusat dakwah kepada orang ramai. Kalau ada orang datang dia kata, Ustaz, saya teringin nak kucing Ustaz, saya nak beli seekor boleh Ustaz? Ustaz jual Ustaz? Kita tidak menjual tetapi pada yang berkelayakan. Berkelayakan sebab kita tak mau dulu Ustaz, saya bersusah payah lah kucing tu main dalam keadaan yang sakit nak mati dah. Saya ni kita pulun jaga dia sampai handsome, sampai jadi soleh lah kan, sihat dia.
bagi tengok-tengok, tanya pula lagi 2 minggu, dia kata tak tahu duduk kat mana. Saya frust waktu tu, saya kata senang. Polisi dia, kita tak bagi dah kepada siapa-siapa buat adoption. Tapi 2-3 bulan ni lah baru bila lembut sikit hati ni, kita letakkan syarat. Kita bagi, kalau cukup syarat yang kita letak ni, baru kita akan bagi untuk adoption lah. Tapi adoption ni pun yang jenis lah, takkanlah hak yang kita beli yang 3-4 ribu ni nak bagi kan, yang tu kita letak biar sebagai penyeri lah. Hampa daripada hak yang elok-elok aja nak minta ya kan, hak uduh-uduh duk biar kan. Jadi berpadalah, kita letakkan wajib kami kena bagi kalau tuan-tuan minta. Tuan-tuan kata pula, oh kami minta tak dapat pun, tak wajib untuk tuan-tuan dapat. Tapi kalau kita tengok dari segi budi bicara daripada pihak tim Rumah Kucing lah, kalau tengok tuan-tuan tu nampak bersungguh, ada SOP yang tuan-tuan boleh ikut dan sebagainya, insya-Allah kita akan buat sebagai adoption lah. Baik, tahniah Ustaz kerana berjaya melakukan satu benda yang dicontoh kepada masyarakat khususnya dalam memelihara haiwan. Ustaz, kalau kita penonton-penonton ni nak menjadi sebahagian daripada warga di Madat dan membantu dalam proses pembinaan yang semakin rancak pada ketika ini, mungkin Ustaz boleh kongsi bagaimana nak salurkan bantuan, sumbangan dan juga bagaimana nak membantu daripada sudut perkara-perkara yang lain. Silakan Ustaz. Baik, untuk makluman tuan-tuan rahmati Allah, yang dikatakan Murtadah Dakwah Center ini bukanlah kita mengkhususkan pada semata-mata pembangunan masjid. Alhamdulillah pembangunan masjid dah siap tuan-tuan. Dan alhamdulillah dakwah yang berjalan di masjid ini setiap hari tuan-tuan, tidak henti-henti. Pengajian, pendidikan, kita ada geng budak masjid, e-sport. Tu tuan-tuan tengok tu tempat berkuda, kita buat tempat memanah. Sekarang yang bangunan yang tuan-tuan tengok tu adalah bangunan yang kita akan buat kit Zania bersifat yang Madat punya, dan yang tu adalah asrama pelajar. Jadi semua ni berjalan serentak tuan-tuan. Kenapa kita buat? Sebab kita nak mewujudkan sebagai stop center. Jadi tuan-tuan, yang sangat kita berkeperluan sekarang adalah asrama. Bukan asrama untuk kucing-kucing, ni asrama untuk pelajar. Kita juga ada Ma'had Integrasi Madat, yakni tahfiz di bawah kendalian Murtadah Dakwah Center, yang memberikan pendidikan percuma 100% kepada pelajar. Kita ada sekitar 40 orang pelajar, dan kita ada pending queue yang sedang memohon, ada 6,000 lebih permohonan. Yang ni yang susah hati Ustaz, tahun ni kita cuma ambil 15 orang. Jadi tahun depan tak maulah nampak zalim, nampak uduh sangat, 6,000 mohon ambil 15. Jadi kalau siap bangunan yang saya tunjuk, tengok dalam gambar tadi, asrama tu kita boleh ambil lah sekitar 100 ke 200 orang pelajar untuk pengambilan tahun depan. Jadi saya dengan tuan-tuan mungkin tak dah nak menghafal Quran kan, kita ni makan semut pun dekat 2 lori dah kan, tak apa nak ingat sangat dah. Jadi kita tumpang pahala anak-anak tu. Gambar yang tuan-tuan tengok tu dah naik tingkat 1 dah tu, bukannya baru. Jadi bila siap atas belakang tu. Jadi tuan-tuan, 3 tingkat bangunan ni kita jangkakan siap pada bulan 3 tahun depan. Ni baru buat 4 bulan dah macam tu je. Jadi memang kalau masjid kami boleh buat 13 bulan, atas asrama ni pun saya minta ruang untuk tuan-tuan bagi kepercayaan kepada saya dan tim Madat untuk kita siapkan asrama untuk pengambilan pelajar yang lebih ramai. Yang bestnya tuan-tuan, pelajar-pelajar ni mereka hafal Quran, juga mereka akan terlibat dalam dunia akademik, dan semua pelajar kita ni dia orang boleh memanah, berkuda dan berenang. Malah semua pelajar ada lesen scuba. Kita ada boat untuk budak-budak semua boleh pergi berenang dan scuba diving. Jadi bukan cak-cak ayam lah. Mudah-mudahan inilah duta-duta yang akan mewakilkan kita untuk bawa Islam, bukan hanya duduk di Masjid Surau, tetapi mereka ada dalam dunia-dunia teknokrat yang profesional ini. Ada pelajar kita sekarang duk buat engineering di UTM, ada pelajar kita yang arkitek. Jadi ni bukan cak-cak ayam dah. Saya nak budak-budak yang keluaran Madat ini, mereka akan ada sumbangan yang di luar daripada bidang agama, bukan hanya bidang agama tapi di luar daripada tersebut. Jadi kos ini saya tak bohong tuan-tuan, tak bohong demi Allah. Yang perlu saya clearkan minggu ni adalah 150,000. Bulan lepas saya ada 200,000 kita dah bayar alhamdulillah. Ni minggu ni 150,000. Jadi kita perlukan 1,500 orang yang pagi ni. Yang menonton ni 1,500 orang cukup-cukup ni. Macam Allah codohkan cantik dah. Yang menonton ni tuan-tuan, kita ambil tanggungjawab seorang RM100 ya. Kalau 150 orang bagi seorang 1,000. Yang anak papa Mega Holding kan, yang kaya-kaya ni bagilah seorang 1,000 kan, daripada beli peluk dakap habis kat tangan kita menyumbang, jadi manfaat untuk budak-budak hafal Quran. Jadi yang seorang 100 pun tak apa, tuan-tuan kempen kat anak-anak, tolong call anak-anak markah lama. Kalau 5 orang markah lepas-lepas X crash kita, telefon mereka minta seorang RM10 dapat RM50, kita tambah 50 dapat 100. Jadi kita nampak benda tu kecil kan tuan-tuan, tapi tak, bulan lepas kita kempen 200,000,
Dengan cara macam ni selesai hutang tersebut. Jadi ni ada klaim yang baru. Saya tak mampulah seorang-seorang, demam saya. Ni hari ni demam pun bersiaran juga ni sebab nak war-warkan sesuatu manfaat bersama. Siapa yang menyumbang, tuan-tuan ada buku khas ni berkaitan si Oyen. Ni buku ni si Oyen ni kita ajak semua cara penjagaan kucing, cara rawat dia, segala mak nenek benda bentuk berkaitan kucing ini ada dalam ni. Jadi tuan-tuan yang menyumbang ambillah buku ni cara percuma. Tapi kalau yang tak menyumbang pun tak apalah, dia kata ustaz habis dah beli puluk dakak belanja apa semua, beli pasar malam minggu lepas habis. Hilang ingatan, beli semua benda apa yang lebih duit, tuan-tuan tak apalah tak menderma tu pun tuan-tuan bantu saya sebarkan maklumat, share maklumat ini, dan tuan-tuan ambil di website secara percuma juga insya-Allah. Minta kat tim adat insya-Allah dia pakai bagi. Dia tak kena tak ada masin Nah pakat-pakat. Tuan-tuan tekanlah butang share, tekanlah nilah ni. Semoga Allah bagi kebaikan dan manfaat. Saya doakan siapa yang menyumbang 1,500 yang terpilih itu, moga Allah masukkan ke dalam syurga tanpa azab insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Baik Ustaz, itu tadi info berkenaan dengan proses pembangunan Madat Murtadat Awad Center semakin rancak. Kita doakan semoga insya-Allah semuanya berjalan dengan lancar. Baik saudara penonton, banyak lagi kita nak kongsikan kepada anda, tetapi kita berakhir di sini dahulu di TV3 sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita. Kalau tadi kita dah kongsi tips kepada anda bagaimana cara penjagaan kucing, Ustaz pun ada buat satu buku tadi kan, si Oyen tu. Jadi anda boleh dapatkan insya-Allah, mudah-mudahan kita dapat memberikan input-input tambahan kepada kita supaya kita faham dengan lebih lanjut, bukan hanya sekadar membela tetapi menjaga, merawat dan juga menunaikan hak kepada haiwan peliharaan tersebut. Baik. Soalan seterusnya dari sahabat kita Al-Shal, katanya Assalamualaikum Ustaz. Si Oyen penyeri masjid. Bagaimana nak tahu tahap kebersihan kucing yang mana kucing-kucing akan meleset-leset pakaian di pakaian solat ketika kita sedang solat. Kadang-kala melingkar terus di tempat sujud kita. Dikhawatiri kucing baru lepas membuang najis dan kencingnya. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Silakan sedikit Ustaz berkenaan pencerahannya. Baik, terima kasih kepada Syal. Soalan berkaitan fiqah lah. Kerana dia memang meleset-leset, duk memang bergesiak, dia duk menyerendeh kayak kita tu kan. Yang pertama kita kena faham binatang ni terbahagi kepada dua jenis binatang. Yang pertama makul dan khairul makul. Makul ni apa? Binatang-binatang yang kita boleh makan. Ayam, itik, sotong, ikan, kuda, lembu, kambing, biri-biri, rusa. Itu binatang-binatang yang kita boleh makan. Yang tu tak apalah. Yang kedua adalah khairul makul, binatang yang kita tak boleh makan. Gajah, jebon, harimau, merang, termasuk kucing, hamster, tikui, lipas. Ada binatang-binatang yang khairul makul. Dan dalam binatang khairul makul ni juga ada binatang-binatang yang berbulu. Contohnya macam harimau, binatang kucing, anjing. Ini binatang-binatang yang berbulu. Baik. Sepakat dalam mazhab Syafi'i mengatakan binatang yang khairul makul ini selagi mana bulu itu masih melekat di tubuh, maka dia tidak dihitung sebagai najis. Maksudnya bila tadi menjawab pada soalan Asyal tadi, dia main duk meleset-leset. Saya tak faham meleset-meleset. Saya orang Kedah panggil menyerendeh. Kan dia main duk menyerendeh kat kita tu kan, dia main duk gesek-gesek kat kita tu. Bulu tu masih di tubuh badan. 4 tahun 6 bulan dia bergesek pun tidak batal solat dan tidak menjadi haram. Dan disebutkan dalam kitab Majmu' oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, jika terpisah, baik, ni jika terpisah rambut, bulu ataupun rambut halus daripada haiwan ataupun pelepah burung daripada haiwan yang tidak boleh dimakan, ataupun tadi khairul makul tadi, dagingnya sama ada ia gugur sendiri ataupun dicabut, maka telah sepakat dalam kalangan mazhab Syafi'i, disebut dalam kitab Majmu', hukumnya bulu ataupun dikira sebagai bangkai. Jadi benda yang haram lah. Kerana apa yang terpisah daripada itu yang hidup, maka hukumnya seperti bangkai. Ini disebut dalam kitab Majmu' jilid yang pertama halaman 296. Baik,
Akan tetapi jika sekadar satu atau dua helai ataupun pada kadar adat itu tidak nampak banyak yang terlekat pada baju ataupun badan ataupun tempat solat, maka dimaafkan dan solat yang dikerjakan dikira sah. Kerana kucing ataupun haiwan peliharaan ini adalah binatang yang sukar dikawal. Maksudnya kita abang hantar dia masuk universiti pun kan, sajalah hantar masuk akademi kucing Malaysia pun, dia jenis ketegak, tak faham bahasa juga. Kita abang dia duduk, dia reti duduk sat, lepas tu dia akan bangun, dia pergi buat benda lain. Ini disebut dalam kitab Majmu' jilid yang pertama muka surat 161. Tadi 296 tadi berkaitan hukum bulu kucing, adapun berkaitan pengecualian sedikit rukhsah diberikan pada bulu-bulu yang sedikit disebutkan dalam halaman 161, hukumnya tetap sah dan tidak dihukum sebagai najis kalau sedikit. Jadi saya harap mudah-mudahan memberikan sedikit jawapan. Dan najis yang tak nampak jangan duk pulun jari. Kecuali macam tadi dia kata rasa macam baru lepas berak. Mana boleh main rasa-rasa? Maksudnya dia mesti ada yang pertama nampak. Dia main sana tu melekat betul, nampak taik tu. Maka yang tu kena berhenti solat, dia kira najis. Yang kedua, bau. Dia main kat kita tu memang bau tak relax punya. Menyengat masuk, meninggal tahap dia punya busuk tu, tak tahu dia pergi makan datang apa pula dah kan. Yang ketiga, rasa. Kok ni minta maaf sebutlah, nak abang kata dari segi fiqh. Tuan-tuan sujud tadi, kucing tu main lalu, dia duduk depan tempat sujud. Kita tak nampak, tak bau, tapi waktu tersujud tu terkeluar lidah. Terasa pula rasa taik tu. Kalau rasa ada 3 sumber ni, maka batal dan kena ambil wuduk, kena bersihkanlah. Ni minta maaf sebut. Nampak ni tapi nak faham, bagi faham bab fiqh, sama ada nampak, bau ataupun rasa sujud-sujud terkeluar lidah, kau rasa-rasa memang ni confirm taik kan. Maka ketika tu maka wajib untuk berhentikan mufaraqah solat, berhentikan solat, dan dia kena pergi bersihkan najis tu, bersihkan dan solat kembalilah sebab tidak sah dah solat tersebut. Maksudnya kalau setakat selai, 2 lai, 3 lai, maka itu disebut dalam kitab Majmu' jilid yang pertama muka 161, hukumnya tetap sah dan tidak dihukum sebagai najis. Sebab kadar itu tak adalah banyak pun, cuma adalah beberapa helai saja, maka itu tidak membatalkan solat. Baik. Kalau soalan seterusnya dari sahabat kita, Puan Azliana Syahairi. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai oyen dan anak-anaknya sebanyak 7 ekor dari satu ibu di rumah. Dan mempunyai kucing lain, oyen juga. Kucing datang katanya, yang mempunyai 3 ekor anak. Saya bercadang ingin memberi sebahagian anak-anak kucing itu pada sesiapa yang hendak menjaga. Ingat nak hukum faraid ke apa? Cerita pasal anak banyak ni. Soalan saya, apakah hukumnya jika memisahkan antara ibu dan anak-anaknya? Sedia maklum, saya juga sayang mereka, tapi cuma tak mampu untuk menjaga seramai itu. Insan yang serba salah katanya. Terima kasih Ustaz, terima kasih juga sahabat kita untuk soalan ini. Boleh tak pisahkan mereka Ustaz? Silakan. Baik, bila nak berbincang satu hukum ni, kita kena faham apa keadaan yang berlaku. Setiap hukum ni punya illah. Hukum tu nak jadi haram ke, makruh ke, harus ke, wajib ke. Maka yang pertama, kita ada 4 benda yang kita kena fahamkan kalau nak pisah di antara anak dengan mak binatang ini. Yang pertama, kita kena faham dari segi kesejahteraan haiwan tersebut. Islam sendiri mengajak kita agar kita berkasih sayang dan berlaku adil kepada binatang. Dan Nabi SAW memberikan contoh untuk menteladankan binatang ini dengan satu teladan yang baik. Jangan kita saja-saja tak ada tawan punca pergi pisahkan, jangan. Termasuk nasihat saya kepada orang yang meniaga kucing. Maksudnya dia memang duk buat baka dan dia jual, maka jangan dijual ketika mana masih dia kecil tu. Yang ini disebut dalam hukum sendiri haram kalau sengaja dipisahkan dengan hanya unsur nak kepada keuntungan. Sebab dia masih menyusu, tapi kita pisahkan dia terus, dia berkemungkinan akan menzalimi hak kucing tadi. Jadi kena faham tentang aspek yang pertama tentang kesejahteraan kucing di antara anak dan juga ibu dia. Yang kedua,
kena tengok dari segi keperluan. Apa keperluan yang membolehkan untuk terpisah di antara kucing tersebut. Kalaulah keperluan macam tadi sampai peringkat apa ni yang melibatkan kucing tadi, ibu ni kalau dia stres sangat Ustaz, dia akan makan anak. Dia akan makan anak dia kalau dia stres sangat, ataupun dia nak protect anak dia tu sakit ke apa, dia akan makan anak dia Ustaz. Jadi ada kucing yang kedua, dia meroyan, dia sakit yang meroyan macam manusia, dia ada penyakit yang gila tu, dia main jadi gila tu, dia akan makan anak dia kok. Jadi bila kita tengok benda tu nampak, mak ni nampak macam something orang sawa, macam wayar putih tu, maka atas keperluan itu wajib diasingkan. Kalau tidak, pakai habis sadaqallahul azim, dia akan makan semua anak dia. Memang ada, kita ada kes minggu lepas pun ada kes yang ibu susu lah. Yang ni ibu susu dia stres sebab dia kena susukan anak, bukan anak dia kan, anak luar nikah mana tak tahu kan. Lepas tu ada 6 ekor kot, tengok-tengok tinggal 5 ekor, cek-cek, oh dia dah makan. Kita cek CCTV pun semua, oh dia dah termakan anak tersebut. Jadi kita pisahkanlah sekejap, bagi tarbiyah kat dia sikit kan, ajak minta istighfar banyak-banyak. Alhamdulillah lah ni dia sambung penugasan. Jadi saya tak lawak ni, mau betul dia makan betul lah atas keperluan tadi. Yang ketiga, durasi pemisahan itu perlu diukur. Berapa bulan sampai baby ataupun anak kucing tadi dia boleh survive, baru kita pisahkan. Jangan dia duduk tengah basah-basah lagi, duduk tengah merah-merah tu pisah. Biasanya dia tak boleh nak survive panjang disebabkan dia tak mendapat susu. Walaupun kita bagi susu formula dan sebagainya, dia tidak sama dengan formulasi yang Allah dah bagi pada susu ibu kucing tadi. Jadi janganlah menzalimi, kena tengok dari segi durasi pemisahan. Dan yang keempat adalah masa menyusu tadi. Masa menyusu kena tengok balik, sebab setiap daripada bayi susu ni, bayi kucing ni, kanak-kanak kucing ni, kanak-kanak pula dah datang apa dia panggil saya? Baby kucing. Anak kucing lah. Anak kucing ni dia ada tempoh penyusuan yang diperlukan. Yang terbaik dapatkan nasihat pakar lah. Tengok dari segi, tanya doktor veteriner berapa tempoh yang diperlukan untuk nak vasing. Biasanya saya rasa keadaan ini berlaku bila terlalu banyak kucing. Jadi kes terlalu banyak kucing, maka tunggu saat baru bagi. Atau kalau nak bagi tu, maklumkan waktu bagi dia tengah mengandung tu, pergi hantar terus, agar dia tak berlaku conflict of interest. Nanti dia main sayang lah, sayang kat mak sajalah, sayang kat anak sajalah. Tu jadi jejak kasih nanti. Jadi anak seorang kat sana, sekok kat sana, semua kesian lah sama. Jadi 4 faktor tadi harus dilihat atas kebijaksanaan dan budi bicara. Kita faham macam ni lah tuan, kalau kita pisah dengan anak seminggu 2 minggu pun rasa rindu dah. Betul. Jadi binatang juga, walaupun dia tidak mempunyai akal, tapi dia mempunyai perasaan. Dia punya perasaan Ustaz, sebab tu dia sedih bila kita pisahkan. Kalau kita tengok betul, dia kadang-kadang dia stres, dia murung, dia menangis Ustaz. Saya pernah tengok kucing dia menangis bila ada orang, bila dia anak dia hilang, anak dia segok-segok, jenis bakar elok, anak dia tuan dia pergi jual semua. Jadi kucing tu stres. Bila dia stres sampai dia tak mau makan, dia mati. Dia mati disebabkan rindu kepada anak-anak lah kot, saya rasa. Dia tak mau makan jamu, tak mau, dia pun tak mau, meninggal macam tu ya. Tak apalah dia mati meninggal macam tu, tak ada hukum syarak pada dia. Tapi tuan yang buat zalim tu bersabit dengan ditaklif dengan hukum syarak. Jadi berhati-hatilah dalam bab ni. Sebab tu saya pesan sungguh-sungguh kalau siapa yang meniaga kucing ni pun beringatlah, dan jangan kita pisahkan mereka dengan sengaja. Allahuakbar. Subhanallah, itu dia kan. Saya kalau tengok soalan sahabat kita tadi macam soalan matematik Ustaz. 7 ekor ada 1 ibu. Lepas tu 3 datang. Berapa semua kucing yang ada di rumah dia Ustaz? Jawapan dia 11 ekor. Banyak tu. Sayang-sayang kucing Tuan Omar sebentar tadi. Baik. Sila penonton, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, kembali bertemu untuk sama-sama kita mengupas dan mengambil seterusnya soalan-soalan dari sahabat-sahabat kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 tentang si Oyen penyeri masjid. Baik, soalan seterusnya, mari sama-sama kita lihat dari sahabat kita Laila Dila Rosa. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, mengapa kucing ini dikatakan sebagai penyeri rumah ataupun masjid? Adakah boleh kita bersuci atau mengambil wudu menggunakan air lebihan yang telah diminum oleh kucing?
Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Laila Dila Rosa untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Laila. Kita soalan yang sangat baik, berkaitan boleh tak kita ambil wuduk menggunakan air lebihan yang telah diminum oleh kucing. Kita nampak soalan ini seperti soalan picisan atau macam soalan apa pelik. Tak pelik. Kerana soalan ini bersabit dengan satu hadis yang khusus berkaitan mengambil wuduk daripada air lebihan minuman kucing. Tentang daripada Qabsyah binti Ka'ab bin Malik, pernah satu hari Abu Khutadah datang menemui beliau dan nak ambil wuduk. Ketika tu Qabsyah binti Ka'ab ini dia sediakan air, dia ambil air bekas untuk bagi Abu Khutadah ambil wuduk. Disebutlah riwayat. Dan ketika dalam keadaan dia bagi ni Ustaz, tiba-tiba datangnya seekor kucing dan nak minum air. Abu Qatadah, kalau kita mau kita tendang mau kucing tu nak ambil wuduk, dia tegih-tegih pula dah ada air bekas tu je. Tapi dah Abu Qatadah kemudian mengiringkan bekas tu, alihkan sikit. Sebab apa? Nak memudahkan bagi kucing tu minum. Tengok mulianya para sahabat. Ini baru cerita Abu Qatadah, tak cerita Abu Hurairah lagi ni. Nak abang kata sahabat ni sangat mereka ini ikram dan memuliakan yang binatang namanya kucing. Dan ketika mana perbuatan tersebut, Abu Qatadah tahu, kata Qabsyah binti Malik ni rasa, Ka'ab ni rasa pelik apa benda ni. Abu Qatadah orang nak bagi dia ambil wuduk, yang dia pergi jamu kucing tu minum pula dah. Satu kerja lagi nak kena salin ayak dan sebagainya. Maka apa yang berlaku adalah Abu Qatadah tanya kepada Tuhi Habak, apakah engkau terkejut wahai saudaraku? Macam ni dia tanya, Abu Qatadah tanya balik kepada Qabsyah tadi, hang terkejut ke? Aku bagi ayak yang hang bagi kat aku nak ambil wuduk ni untuk dia minum. Maka Allahumma salli ala sayyidina terus Abu Qatadah menjawab, Allah SWT kepada Qabsyah, kata kucing itu tidaklah najis berdasarkan hadis Nabi SAW. Sesungguhnya kucing merupakan haiwan yang biasa berkeliaran di sekelilingmu. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Nasai dan juga Abu Daud. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i disebut dalam kitab Majmu' jilid pertama muka surat 172. Ni muka saya sahabat sebut muka surat agar tuan-tuan boleh buat rujukan, nanti tulislah. Ada kadang-kadang orang yang bela kucing ni macam-macam, orang duk tanya soalan kan. Jadi tadi muka surat 276 berkaitan bulu kucing. Muka surat 161 berkaitan sedikit bulu kucing itu tidak mendatangkan kepada najis. Dalam kitab yang sama, jilid sama juga, jilid 1 kitab Al-Majmu' muka surat 172 berkaitan kucing minum air dalam bekasan air nak ambil wuduk, adakah najis? Jawapannya tidak najis dan air itu suci. Dia tak jadi mustakmal saya? Tak, mustakmal pun tidak. Malah nak minum pun boleh. Cuma janganlah kongsi straw nak buat romantik sangat dengan kucing dengan ini, sebab kita bimbang ada mungkin penyakit-penyakit yang ada pada kucing tadi. Jadi terima kasih untuk soalan ni, soalan yang berkualiti lah daripada orang yang baik dan orang yang soleh. Moga-moga kita yang nak abang kata binatang ni bersih tak bersih, ayak dia minum pun masih untuk kita boleh minum dan kita nak ambil wuduk. Jadi janganlah kita memandang dia dengan pandangan sini sekonon-konon dia kotor. Yang kotornya kita. Cuba tengok take dengan take kita mana busuk lagi. 6 kali ganda take kita busuk lagi. Tu nampak dia kotor lah. Nak abang kata kita pandanglah pandangan dengan pandangan yang baik, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, itu jawapannya kan. Hari ini kita variasikan persoalan kita, ada bab fiqh, ada bab adab, akhlak dan juga ada sirah juga, bagaimana menceritakan tentang khususnya keistimewaan seekor haiwan yang bernama kucing yang kita bawakan kepada anda pada ketika ini. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Kak Juzabidi di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah tindakan yang perlu diambil oleh orang awam apabila melihat penderaan terhadap kucing dan haiwan lain? Terbaru, tular satu video memaparkan seekor kucing yang diikat dan dihanyutkan di sungai yang kotor tanpa belas kasihan. Mohon nasihat Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Kak Juzabidi untuk soalan ini. Banyak Ustaz. Yang ikat ada, yang simbah dengan cat ada, yang pak pakai batu ada. Dulu 2-3 tahun dulu buh dalam mesin basuh. Komen Ustaz, silakan. Yang pertama, pada si pelaku yang buat ni, saya doakan secara khusus Allah bagi taufik dan hidayah. Ya, amin. Bertaubat kepada Allah, sebab perbuatan kamu menghanyutkan dan diikat kucing itu adalah perbuatan yang zalim dan berdosa besar.
kamu membunuh satu makhluk Allah yang Nabi sayang, yang sahabat Nabi sayang, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-An'am berkaitan binatang ini, kita akan disoal daripada setiap perbuatan yang kita buat kepada dia. Dia tak berdosa. Tuan-tuan tahu tak, kucing tu hayat dia habis di dunia ni, tuan-tuan buat dia macam tu, habis cakap tu dia tak kena hisap, tapi yang buat tu kena hisap depan Allah. Saya bimbang nanti di akhirat, seperti mana kamu hanyutkan kucing itu, sebanyak itu kamu akan dihanyutkan oleh Allah tanpa kamu merasa mati. Kamu akan kena ikat, lemah berkali-kali. Bila habis hayat, hidup balik. Habis hayat, hidup balik. Berulang kali. Mungkin sampailah binatang tu maafkan kamu. Na'udzubillah. Saya doakan agar bagi taufik hidayah. Baik, jawab pada soalan, apa yang tindakan yang boleh dibuat. Tuan-tuan, tu makluman tuan-tuan, dalam Jabatan Veteriner Malaysia, ada satu akta yang diberikan peruntukan, Akta Kebajikan Haiwan 2015. Animal Welfare Act 2015 memang diberikan akta khas perlindungan kepada kucing-kucing ni. Dan bukan sekadar diberikan perlindungan, malah ada borang aduan yang kita boleh buat. Macam kalau kita nampak ada jiran kita buat naya dan sebagainya, tuan-tuan boleh pergi ke awadvs.gov.my ataupun Jabatan Veteriner, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia. Tengok dalam website itu, dia memang ada kawasan borang aduan itu, kita boleh buat makluman ataupun maklum balas lah berkaitan tersebut. Dan ada seksyen khas yang memerlukan perlindungan pun pada kucing-kucing ni. Jangan dia buat zalim lah tuan-tuan. Saya sedih kalau tuan-tuan tak mau jaga, tuan-tuan telefon saya. Tak apalah, saya cuba usaha untuk jaga. Walaupun saya pun ada limitasi kemampuan, tapi saya yakin ada ramai lagi orang-orang yang manusia-manusia keriman Tuhan ni, saya bukan baik, tapi ramai lagi orang yang jauh lebih baik, yang mungkin akan jaga kalau tuan-tuan tak mau dia. Tak mau binatang kucing ni. Dia pun tak pernah buat salah. Dia tak pernah rompak bank, tak pernah hisap gam, okok tak pernah hisap. Tuan-tuan duk buat naya kat dia, buat benda pelik-pelik ni kan. Jadi berlaku adil lah kepada makhluk yang tidak pernah menzalimi. Sesungguhnya mereka akan mendoakan kesejahteraan kita di saat kita berlaku ihsan dan baik kepada mereka. Jadi pegang satu benda, kalau tuan-tuan nak orang baik dengan tuan-tuan, tuan-tuan buat baik dengan semua makhluk yang lain. Tuan-tuan nak Allah sayang kepada kita, belajarlah untuk berkasih sayang kepada semua makhluk yang lain, insya-Allah. Insya-Allah. Kucing adalah haiwan kesayangan baginda Nabi SAW, juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana sebagai satu simbolik kepada seekor haiwan yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Jadi sayangi, cintai dan peliharalah sebaik mungkin. Ustaz, sebagai penutup kesimpulan perbincangan kita, berikanlah satu motivasi terbaik kepada penonton-penonton di luar sana yang belum ada kucing, maka berhati-hati sebelum memelihara, dan yang sudah ada, maka ambillah tanggungjawab sebagai satu amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Fadil Ustaz Azrin dan semua rakan-rakan penonton untuk perbincangan tajuk yang sangat baik. Kita bincangkan pada pagi ini soalan-soalan yang baik. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan ingat, dengan binatang ini mungkin ada manusia dimasukkan ke dalam syurga. Ada hadis yang sangat sahih yang pernah kita dengar, seorang wanita yang buat zalim kepada binatang kucing ni masuklah neraka tempat dia. Nayau masuk neraka sebab kucing tak padan tuan-tuan. Tak baloi. Malaikat tengok nanti ni masuk neraka sebab apa? Rogol orang. Masuk ni sebab apa? Bunuh orang, tembak orang kat Palestin. Ni padan lah masuk neraka kan. Jahat sungguh. Tiba-tiba ni maklong sebab apa? Mayang okey, zakat buat keluar, membawang pun tidak, resign daripada Persatuan Pencik Bawang, tengok masuk neraka sebab buat zalim kepada kucing. Jadi tuan-tuan buat lolak lah maklong. Tak padan sangat. Syurga itu mahal, dan ambillah mahal itu dengan cara yang terbaik, dengan penuh adab. Dan tuan-tuan, kita selalu dengar hadis juga, buat baik dengan binatang. Yang hadis riwayat Imam Muslim 2245, kedudukan hadis, seorang wanita pelacur yang bagi anjing minum boleh masuk syurga. Dan ada satu hadis dari riwayat Imam Bukhari, kedudukan 2363, berkaitan seorang lelaki yang buat benda yang sama. Dia tengok anjing tu haus, lidahnya terkeluar, diturun di kawasan telaga, dia cedok ayak guna kasut dia bagi anjing tu minum, maka dengan itu Allah memberikan dia untuk masuk ke dalam syurga. Allah. Kita dah dengar hadis yang berkaitan perempuan tu je. Kita tak cerita pun hadis yang lelaki tadi.
dia buat benda yang sama pun masuk syurga. Maksudnya apa? Laki dan perempuan boleh masuk dalam syurga apabila kita berlaku ihsan kepada binatang walaupun anjing. Kalau babi, Ustaz, babi pun kalau Allah takdirkan untuk kita buat baik dengan dia, jangan pergi belah pula. Belah 5 ekor sebab nak buat baik, tak ada kerja pula dah. Kalau dia lalu depan rumah kita nampak lapar minum ke apa, kita buat kebaikan kepada dia ataupun kita boleh halau dengan cara elok. Kita tak buat dia benda tak senonoh kepada dia, buat nak ayah kat dia. Ada saya tengok tu dia buat benda simbah dengan cat setak beberapa tahun tu lekat pada tubuh badan. Biasanya kucing tu akan mati kalau kita semua dengan cat, kucing tu akan mati sebab bulu tu dia tak boleh nak protect badan dia dah. Jadi janganlah buat zalim lah. Saya merayu pada tuan-tuan yang jaga, kita usahakan yang terbaik. Mudah-mudahan kucing ni jadi saksi boleh pimpin tangan kita masuk ke dalam syurga dengan asbab kita berbakti dan berbuat baik kepada dia. Dan yang tak bela, jangan berlaku zalim, jangan sepak dia, jangan penendang dia, jangan hawin dia, jangan baling dia dengan ayak, jangan buat dia benda tak senonoh, kerana dia makhluk yang akan jadi wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, penyaksian di hadapan Allah. Moga Allah mengampunkan dosa kita, Allah memberikan kekuatan pada siapa yang menjaga dan memurnikan keadaan ini, insya-Allah. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, dengan doa ringkas silakan Ustaz sebagai penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Allah, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat telah kami lakukan. Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini tangan yang banyak buat dosa, buat maksiat. Ya Allah, kalau Kau tak ampunkan kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih. Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang buat salah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, pada kami yang pagi ni yang ada tanggungjawab memelihara kucing atau apa-apa binatang, Kau berilah kekuatan, kemurahan rezeki untuk kami menjaga amanah dan kebajikan mereka sebaik mungkin. Sesungguhnya mereka juga makhluk-Mu, Ya Allah, yang Kau redha, dan mudah-mudahan mereka juga mendoakan kebaikan kepada kami. Ya Allah, Ya Allah, dengan asbab penjagaan kami kepada mereka, Kau jadikanlah amalan tersebut sebagai perkara yang boleh memeratkan timbang amal kepada kami. Dan pada kami yang mungkin tidak meminati dan tidak suka kepada binatang-binatang, janganlah wujud perasaan benci dan tidak menzalimi hak mereka. Ya Allah, janganlah ada perbuatan-perbuatan kami yang pernah kami lukakan, menyakiti mereka. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit kami. Pada kami yang jahil kunang kafaman ilmu kepada kami, pada kami yang masih makan harta haram riba rasa syubah, maka ampunkan semua dosa-dosa kami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada semua pejuang-pejuang Islam berjuang di bumi Palestin. Ya Allah, kami malu melihat mereka. Ya Allah, kami sedih melihat keadaan mereka ditindas. Ya Allah, Kau jadikanlah keringat kami, doa kami, usaha kami semua untuk kami mendoakan pada kejayaan dan kemenangan mereka. Ya Allah, dah lebih daripada 117 tahun mereka ini dizalimi. Ya Allah, maka Ya Allah, berilah keajaiban dan berilah bantuan-Mu. Ya Allah, seperti Kau bantu umat Islam pada perangan Badar, perang Khandaq. Ya Allah, maka bantulah juga umat Islam di Palestin. Ya Allah, Kau berikanlah senjataan yang terbaik kepada musuh-musuh yang sedang merancang menzalimi Islam ni. Ya Allah, agar mereka gagal sepenuhnya. Ya Allah, Ya Allah, tidak ada kekuatan melainkan kami serahkan semuanya kepadamu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, terima kasih diucapkan kepada semua penonton. InsyaAllah kita bertemu lagi. Walaupun penonton tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.